Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkati pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih dapat bersama-sama dalam kuliah, dan kita sambung yang minggu lalu sebelum daripada kita akan edarkan buku ini sebagai tag kuliah kita selepas daripada ini. Kita sambung tajuk minggu yang lalu, iaitulah Sa'atul Usrah, iaitulah berhubung dengan saat getir yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini kita nak sambung sedikit lagi berhubung dengan Ka'ab bin Malik ini, apabila beliau tidak mengikuti dalam peperangan Tabuk. Kata Ka'ab bin Malik, selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat supaya tidak melayani apa sahaja yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik ini, maka kata Ka'ab bin Malik, mereka sentiasa mencela aku sehinggakan aku mahu rasa aku kembali menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan tidak percaya kepada diriku sendiri. Kemudian aku berkata kepada mereka, adakah orang lain yang senasib denganku? Maka jawab mereka, ya, ada dua orang yang senasib denganmu. Aku bertanya lagi, siapakah mereka? Jawab mereka, Marurah bin Rabi'atul Amiri dan Hilal Umayyah Al-Waqifi. Mereka telah menerangkan kepadaku dua nama orang lelaki saleh yang telah masuk bertempur dalam peperangan Badar. Maka aku berkata, bagiku dua orang menunjukkan teladan yang baik. Aku, yakni Ka'ab, seterusnya aku tetap dengan pendirianku ketika mereka berdua disebut kepada aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang para sahabat bercakap dengan kami bertiga. Orang ramai telah menjauhkan diri dari kami. Mereka telah berubah sikap terhadap kami, seolah-olah bumi Madinah ini bukan tempatku, sedangkan ini negeriku. Begitulah keadaan kami selama 50 hari. Dua orang sahabatku itu terus berkurung di rumah mereka dan terus menangis, manakala aku adalah lebih muda daripada mereka, lebih kuat daripada mereka. Aku keluar bersembahyang bersama-sama kaum muslimin dan berjalan-jalan di pasar, tetapi tidak seorang pun yang menegur aku. Aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu memberi salam kepadanya. Ketika itu baginda masih duduk di tempat sembahyangnya. Aku berkata di dalam hatiku, adakah bibir baginda bergerak menjawab salamku ataupun tidak? Kemudian aku bersembahyang berhampiran dengannya dan sempat mengerling kepadanya. Ketika aku berdiri sembahyang, baginda memandang aku, tetapi apabila aku paling kepadanya, baginda memalingkan mukaku ke arah yang lain. Selepas itu, dalam jangka masa yang panjang, kaum muslimin telah tidak lagi bermesra dengan aku. Suatu masa, aku berjalan-jalan sehingga sampai aku memanjat tembok rumah Abu Qatadah. Abu Qatadah ni dia adalah seorang sahabat Rasulullah yang pernah kita cerita satu masa dulu dia berperang dalam peperangan tersebut. Apabila dia ketuk kepala dia, menyebabkan mata dia jatuh ke bawah. Lalu dia ambil mata tadi, mata dia dua-dua sekali jatuh, dia ambil mata tadi, dia bawa mata tu di dalam tangan dia, dia cari Rasulullah, dia pergi cari Rasulullah. Lepas tu Rasulullah ambil balik mata dua biji tadi, bubuh balik dalam mata, dalam bekas kelopak mata Abu Qatadah tadi. Dan selepas daripada itu
Abu Qatadah dapat melihat dengan lebih terang lagi, sehingga kan dia tak tahu yang mana satu mata dia tu lebih terang daripada yang asalnya. Sebab itu ada doa dia, ada doa. Sesiapa yang tidak dapat melihat, kerana di zaman Rasulullah memang ada dia tak dapat tengok, jadi Rasulullah bagi satu doa kepada dia. Doa dia apa dia? Allahumma salli ala man tabat bika fihi ainun Abi Qatadah. Allahumma salli ala man tabat bika fihi ainun Abi Qatadah. Sekali lagi saya ulang, Allahumma salli ala man tabat bika fihi ainun Abi Qatadah. Sama dengan tu, mata tadi dibubuh kepada Abu Qatadah dan Abu Qatadah boleh melihat semula. Jadi Ka'ab bin Malik ni dia cerita macam ni. Dia berjalan-jalan sampailah dia ke tembok rumah Abu Qatadah. Abu Qatadah tu dia adalah sepupu aku dan orang yang paling rapat dengan aku. Lalu aku memberi salam kepadanya. Demi Allah, rupanya dia tidak menjawab salamku. Walaupun dia baik, salam ni memang kena jawab bila kita bagi. Tetapi Abu Qatadah tak jawab salam Ka'ab bin Malik ni. Aku bertanya kepada dia, wahai Abu Qatadah, aku bertanya kepada kamu, demi Allah, tahukah kamu bahawa aku masih cinta kepada Allah dan Rasulnya? Abu Qatadah diam, tak jawab apa-apa pun. Lalu aku ulangi pertanyaanku tadi, ia masih diam. Aku ulangi lagi, dia menjawab, Allah dan Rasulnya sahajalah yang lebih mengetahui. Maka mengalirlah air mataku dan aku pun beredar dari situ dengan memanjat temboknya juga. Cuba kita bayang tengok, kita pergi jumpa sahabat kita yang cukup baik, kita cerita masalah kita, sahabat kita tak layan kita sedikit pun. Sampai 3 kali, yang menyebabkan akhirnya dia rasa sedih yang amat sangat, mengalirlah air matanya itu dan aku pun terus beredar dan aku memanjat tembok itu semula. Pada suatu ketika aku berjalan di pasar Madinah. Terdapat seorang petani daripada negeri Syam yang menjual makanan di pasar itu. Lalu dia bertanya, siapakah yang boleh menunjukkan kepada aku Ka'ab bin Malik? Orang ramai mengisyaratkan ke arahku hingga ia datang mendekatiku sambil menyerahkan sepucuk surat daripada Raja Ghassan. Para sahabat tak tunjuk, cuma bagi isyarat saja. Aku pun membaca kandungan surat itu yang berbunyi, sesungguhnya kami mendapat tahu kamu telah dipulaukan oleh sahabat kamu dan Allah tidak membiarkan kamu dalam negeri yang hina ini dan susah ini. Berhubunglah dengan kami supaya kami dapat memberi pertolongan kepadamu. Kata Ka'ab bin Malik lagi, hatiku berkata ketika membaca surat itu bahawa itu juga sebagai ujian. Lalu aku pergi ke dapur dan aku campakkan surat itu ke dalam api. Kerana dia kata ini satu lagi ujian, ya Allah nak uji dia ni. Sudahlah kawan-kawan tak mau bertugas apa, Rasulullah tak mau nak jawab salam dia. Tiba-tiba datang utusan daripada Ghassan bawa surat, ajak dia berhijrah ke negeri Ghassan ini. Dia kata ini juga satu ujian lagi untuk aku. Lalu dia ambil surat tadi, dia bubuh dalam api. Setelah berlalu 40 hari, kata Ka'ab bin Malik, dan wahyu masih tidak turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama selepas daripada itu, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku menyatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh aku mengasingkan perempuanku. Selepas 40 hari, mai pula sahabat Rasulullah bagi tahu kepada Ka'ab bin Malik, mulai daripada hari ini kamu kena tinggal isteri kamu. Ka'ab kata kepada sahabat tadi, adakah aku nak kena cerai mereka? Adakah aku nak kena cerai isteri aku? Ataupun apa yang mesti aku lakukan? Jawab utusan itu, tidak, hanya asingkan dia dan jangan kamu hampirinya. Lalu dua orang sahabatku juga, yang 2 orang lagi tadi ni,
menerima arahan serupa. Lalu dia balik, lalu dia kata kepada isterinya, pulanglah kamu ke pangkuan keluargamu dan tunggulah sehingga Allah memberi keputusan dalam perkara ini. Nak tengok betapa beratnya ujian yang dialami oleh para sahabat yang tidak menyertai dalam peperangan Tabuk. Isteri Hilal bin Umayyah telah menemui Rasulullah. Sahabat Ka'ab tadi, isteri Hilal bin Umayyah telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Hilal bin Umayyah adalah seorang tua yang lemah, yang tidak mempunyai khadam. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak setuju kiranya aku berkhidmat kepadanya? Jawab baginda, tidak, hanya jangan dia mendekati kamu. Jawab isteri Hilal, demi sesungguhnya dia tidak berdaya berbuat apa-apa pun ke atas diri aku. Demi Allah, dia sentiasa menangis sejak menerima keputusan itu sehinggalah sekarang. 40 hari 40 malam ketiga-tiga para sahabat ini menangis mengenangkan peristiwa yang mereka tidak pergi dalam peperangan Tabuk itu. Maka sebahagian daripada keluarga aku datang dan berkata kepada aku, jika kamu meminta izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai istrimu, tentu akan mendapat kebenaran seperti mana yang telah diperolehi oleh isteri Hilal. Maka kata Ka'ab bin Malik, aku menjawab, aku tidak meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana aku belum tahu apakah jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila aku meminta izin tentang istriku, sedangkan aku adalah orang yang termuda di antara kamu, ya, di antara kami bertiga. Adik-beradik Ka'ab bin Malik ni mai jumpa, pilah jumpa Rasulullah, minta macam mana yang diminta oleh isteri Hilal tadi. Dia tetap dengan pendirian dia, aku tidak akan pergi berjumpa dengan Rasulullah, dan aku pun tidak tahu apa jawapan yang Rasulullah nak bagi kepada aku. Kami telah melalui keadaan begitu selama 10 hari, menjadikan jumlahnya 50 hari sejak dilarang oleh para sahabat bercakap-cakap dengan kami. Selepas aku bersembahyang subuh di rumah kami pada hari yang ke-50 itu, di mana aku sedang duduk mengenangkan nasib kami bertiga, yang mana pergaulan kami telah sempit di muka bumi ini sebagaimana telah disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Nafsuku terasa sebab seolah-olah bumi yang luas menjadi sempit. Tiba-tiba aku terdengar orang berteriak dengan kuatnya, wahai Ka'ab bin Malik, terimalah khabar gembira, terimalah khabar baik ini. Aku pun sujud syukur dan aku sedar petunjuk telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menerima sesuatu nikmat, kita disunatkan sujud syukur. Nikmat yang Allah bagi kepada kita terlalu banyak. Sebab itu kalau cantiknya kita selepas daripada kita sembahyang, setiap waktu kalau kita boleh sujud syukur, itu adalah sangat baik. Kita niat sujud syukur, kita sujud, lepas tu kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita bangun daripada sujud syukur itu, kita terus bagi salam. Kita syukur kenapa? Kerana nikmat yang Allah bagi kepada kita itu terlalu banyak. Jadi Ka'ab bin Malik ini bila dia dengar saja cerita bahawa berita gembira yang datang daripada Rasulullah, terus dia sujud syukur, tak tunggu-tunggu lagi. Dan aku sedar petunjuk telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sembahyang subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kepada orang ramai bahawa Allah Ta'ala telah menerima taubat kami, telah mengumumkan kepada orang ramai bahawa Allah Ta'ala telah menerima taubat kami. Orang ramai pun datang bergembira bersama kami. Kami telah didatangi oleh seorang lelaki dengan memecut kuda, dan seorang yang lain dari golongan Al-Aslami dari arah gunung yang lalu berteriak dengan kuat, suaranya mendahului orang yang berkuda itu.
Apabila mereka sampai kepadaku, aku tinggalkan kedua lapisan baju. Aku tanggalkan kedua lapisan baju yang sedang aku pakai, dan aku sarungkan kepada mereka lantaran terlampau seronoknya aku. Kata Ka'ab bin Malik, bila utusan tadi sampai kepada aku, bila bagi berita gembira tadi, aku terlampau seronok. Baju yang ada di badan aku ni aku buang, aku terus bagi kat mereka, dan aku tidak ada apa-apa lagi. Demi Allah, itulah sahaja baju yang aku ada, dan sekarang ini aku tidak berbaju lagi. Kemudian aku pinjam 2 helai baju yang lain untuk aku pergi. Aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang ramai berduyun-duyun menyambut dan mengucapkan tahniah kerana Allah menerima taubatku. Aku masuk ke dalam masjid di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu duduk dikelilingi oleh orang ramai. Dengan tergopoh-gapah Talhah bin Abdullah radhiyallahu an bangun memberi salam dan mengucapkan tahniah kepada aku. Demi Allah, sahabat-sahabat Muhajirin selain daripada Talhah tidak seorang pun yang bangun, yang menyebabkan peristiwa itu tidak dapat aku lupai, kata Ka'ab bin Malik. Ketika aku memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka baginda berseri-seri kesukaan, lalu bersabda, terimalah hari yang paling istimewa bagimu sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Aku berkata, adakah keputusanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada Allah? Maka baginda menjawab, tidak, keputusan ini daripada Allah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bergembira, mukanya berseri-seri umpama bulan sedang mengambang. Itu gambaran kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berseri, apabila baginda seronok. Aku telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala duduk bertentangan dengan baginda, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berhajat hendak mensedekahkan semua hartaku kepada Allah dan Rasulnya sebagai tanda syukurnya aku bahawa taubatku telah diterima. Kita biasalah kan bila terlampau seronok, apa saja yang ada kat kita, kita nak bagi lebih, kerana hajat dan cita-cita kita itu tercapai. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekahlah sebahagian daripada hartamu. Cara yang demikianlah yang paling baik. Jangan bagi semua, bagi sebahagian daripada harta kita. Jawabku, aku memiliki bahagianku yang diperolehi daripada peperangan Khaybar. Ka'ab bin Malik kata, aku banyak lagi. Kalau aku bagi yang ada ni, aku masih lagi ada lagi apa yang aku dapat dalam peperangan Khaybar. Aku berkata lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyelamatkan aku disebabkan pengakuan aku yang benar. Sesungguhnya aku akan bercakap benar sampai bila-bila. Tengok pengakuan Ka'ab bin Malik, disebabkan dia bercakap benar, itulah yang menyebabkan Allah ampun dosa dia ataupun Allah terima taubat dia. Jadi Ka'ab bin Malik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai daripada hari ini aku akan bercakap benar sampai bila-bila. Demi Allah, orang yang bercakap benar tetapi diturunkan bala belum lagi aku temui sejak pengakuan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempoh hari. Bila kita bercakap benar ni, tak ada bala bencana yang akan kita timpa. Kata Ka'ab bin Malik, tak pernah lagi lah aku tengok selepas daripada aku berkata benar itu, orang yang berkata benar itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala. Kejadian ini adalah cubaan Allah Ta'ala yang paling baik ke atas diriku. Demi Allah, aku tidak pernah berniat sengaja berbohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke hari ini. Semoga Allah Ta'ala sentiasa memelihara aku sehinggalah ke akhir hayatku. Begitulah cerita Ka'ab bin Malik berhubung dengan dalam peristiwa peperangan Tabuk. Jadi saya ingat saya nak berhenti takat ni dulu tentang cerita Ka'ab bin Malik ini. Maknanya selepas itu bila dah taubat dia diterima,
Tetapi panjang lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya baca habislah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar allazina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah hatta balagha annahu bihim raufur rahim wa 'ala thalathati allazina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ard bima rahubat hatta balagha attaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang muhajirin dan ansar yang mengikuti berperang dalam masa kesukaran. Sudah hampir-hampir terpesong hati segolongan daripada mereka daripada menurut Nabi untuk berjuang. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah amat belas lagi maha mengasihani terhadap mereka. Dan Allah menerima pula taubat 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi yang luas ini terasa sempit kepada mereka kerana mereka dipulaukan, dan hati mereka menjadi sempit kerana menanggung duka cita, serta mereka yakin tidak ada tempat lain untuk mereka lari daripada permukaan bumi ini melainkan Allah, yakni mereka kembali kepada Allah dengan bertaubat kepadanya, kemudian memberi taufik serta menerima taubat supaya kekal bertaubat. Sesungguhnya Allah dialah yang menerima taubat lagi maha mengasihani. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama dengan orang-orang yang benar. Maka sambung lagi Ka'ab bin Malik berkata, demi Allah, aku belum pernah merasai nikmat Allah setelah aku diberi hidayah menerima Islam yang lebih besar daripada nikmat aku bercakap benar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak berbohong hingga aku binasa, sebagaimana Allah Taala membinasakan orang-orang yang berdusta. Allah berfirman terhadap orang-orang yang berbohong ketika turunnya wahyu, suatu firman yang paling buruk yang pernah ia firmankan kepada seseorang, yang bermaksud mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepada kamu apabila kamu kembali kepada mereka dari medan peperangan, supaya kamu berpaling daripada mereka, yakni tidak menempelak mereka. Oleh kerana itu berpalinglah daripada mereka, kerana sesungguhnya mereka itu tersangat kotor. Mereka telah sebati dengan kufur, dan tempat kembali mereka itu adalah api neraka Jahannam. Sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan, mereka bersumpah kepada kamu supaya kamu redha akan mereka, maka sesungguhnya Allah tidak redha akan kaum yang fasik. Maka kata Ka'ab lagi, kami bertiga terkecuali daripada orang yang meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka tidak serta dalam peperangan kerana mereka tidak bersumpah, lalu dianggap orang yang benar pada zahirnya. Mereka memeterikan perjanjian taat setia. Dosa mereka itu telah diampuni. Tentang keampunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami bertiga telah ditangguhkan sehingga turunnya keputusan daripada Allah Taala dalam firman-Nya yang bermaksud, dan mereka 3 orang itu yang tertinggal tidak ikut perang dalam peperangan Tabuk bukanlah seperti orang yang disebutkan ketinggalan daripada kami sama dalam peperangan, tetapi ketinggalan kami telah ditangguhkan dan bukanlah disebabkan daripada apa yang kami tertinggal ataupun tertinggal daripada peperangan. Hanya dia meninggalkan dan menangguhkan perkara itu sehinggalah kami benar-benar diterima kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di sini Ka'ab bin Malik kata, aku boleh bohong kepada Rasulullah,
tetapi aku tidak mungkin berbohong kepada Allah. Allah tahu, tetapi disebabkan sikap aku bercakap benar itulah yang menyebabkan akhirnya taubat kami diterima. Dan ingat, kata Ka'ab bin Malik, orang yang diterima taubatnya sudah tentulah mereka itu akan dibebaskan daripada api neraka Jahannam. Itulah sebahagian daripada apa yang dikatakan oleh Ka'ab bin Malik tadi. Jadi insya-Allah saya nak tutup cerita ini dan kita akan buka kitab baru berhubung dengan buku ini, dan tuan-tuan boleh ambil di belakang sana. Minta siapa-siapa seorang tolong ambil di dalam kotak tu dan edar kepada semua sekali siapa yang hadir untuk kita pada malam ini, dan insya-Allah kita akan baca buku ini. Okey, kita terus saja dengan muka surat 6. Kita tak payah baca daripada yang ni, tuan-tuan boleh balik baca sendirilah. Yang muka surat yang berikutnya kita akan ambil pada muka surat 6. Kita akan terus. Saya cadang saya nak panjang sikit lah malam ni, tapi disebabkan kita ada mesyuarat berhubung dengan sambutan Ma'al Hijrah, mungkin sehingga jam 8.30 kita tengok setakat mana yang boleh kita perhabis buku ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dimulakan dengan ayat Al-Quran, pergaulilah mereka, yakni isteri-isteri kamu itu dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nastaftihu bihil khairat wa nusrata ala tahsilin nafahat, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Bariyat wa ala alihi wa sahbihil a'immatis thiqat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji itu bagi Allah. Dengan puji itu kami memohon pembukaan pada kebaikan-kebaikan dan memohon pertolongan untuk menghasilkan pemberian-pemberian dan mencapai tujuan. Dan selawat dan salam, bukan salat, dan selawat dan salam semoga dilimpahkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin semulia makhluk, dan juga ke atas keluarga beliau dan para sahabat beliau yang menjadi pemimpin yang terpercaya. Di muka surat 7. Adapun sesudah itu, maka ini adalah sebuah risalah penting yang disusun menjadi 4 pasal ataupun 4 tajuk dan 1 penutup. Pada perkara yang pertama ataupun pasal yang pertama, dia menerangkan kewajipan-kewajipan suami terhadap isteri. Pada pasal yang kedua, menerangkan kewajipan-kewajipan isteri terhadap suami. Pasal yang ketiga, menerangkan keutamaan seseorang wanita bersembahyang di rumahnya dan menerangkan bahawa salat seorang wanita di rumahnya itu lebih utama daripada salatnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang keempat, menerangkan keharaman seorang lelaki memandang perempuan-perempuan lain dan sebaliknya, serta menerangkan Al-Quran dan hadis yang melarangnya. Pada Al-Faslul Ula fi huquqil zawjah ala zawj, iaitulah fasal pertama menerangkan kewajipan-kewajipan suami terhadap isteri. Qala Allah Ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya Allah Ta'ala berfirman, pergaulilah isteri-isteri kamu itu dengan baik. Dan Allah berfirman pula, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang baik. Akan tetapi para suami itu mempunyai satu tingkatan yang kelebihan di atas isterinya. Panjang hadis ini, kita baca terjemahan dia. Diceritakan bahawa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda pada waktu haji wadang, iaitulah haji perpisahan, setelah beliau memuji kepada Allah dan menyanjunginya serta menasihati para hadirin yang hadir pada hari tersebut, ingatlah wahai kaumku, terimalah pesanku
untuk berbuat baik kepada para isteri. Isteri-isteri itu hanyalah dapat diumpamakan sebagai kawan kamu yang berada di sampingmu. Kamu tidak boleh memiliki apa-apa daripada mereka selain daripada berbuat baik, kecuali kalaulah isteri-isteri itu melakukan perbuatan keji yang jelas membangkang ataupun tidak taat, maka tinggallah mereka sendirian di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Kalau isteri-isteri itu taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Ingatlah, sesungguhnya kamu mempunyai kewajipan terhadap isteri-isterimu, dan sesungguhnya isteri-isterimu itu mempunyai kewajipan-kewajipan terhadap dirimu. Kemudian, kewajipan isteri-isteri terhadap dirimu ialah mereka tidak boleh mempersilakan ataupun memanggil orang lain ke tempat tidurmu, apatah lagi orang yang kamu benci, dan mereka tidak boleh mengizinkan masuk ke rumah kamu itu kepada orang yang kamu benci. Maknanya isteri tidak boleh bawa siapa-siapa pun orang yang laki-laki yang suami dia tak suka. Ingatlah, kewajipanmu terhadap mereka ialah bahawa kamu melayani mereka dengan baik dalam soal pakaian dan makanan mereka. Maknanya pakaian dan makanan mereka itu adalah merupakan tanggungjawab ke atas suami kepada mereka. Nabi SAW bersabda lagi, kewajipan seorang suami terhadap isterinya ialah suami harus memberi makan kepadanya jika ia makan, dan memberi pakaian kepadanya jika ia berpakaian, dan tidak boleh memukul mukanya, dan tidak boleh memperolok-olok dia, dan juga tidak boleh meninggalkannya kecuali dalam tempat tidur ketika isteri membangkangnya. Maknanya kita tak boleh, kalau nak pukul tak boleh pukul apa muka isteri, tapi tempat tu lah yang paling kita seronok kan. Kita bila nak pukul, siapa pun kita suka pukul tang muka ataupun tang pipi. Tak boleh. Tempat itu adalah tempat yang paling dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kita sambung lagi. Nabi SAW bersabda, siapa saja seorang lelaki yang mengahwini perempuan dengan mas kahwin, sama ada sedikit ataupun banyak, sedangkan dalam hatinya ia berniat untuk tidak memberikan hak perempuan tersebut, yakni mas kahwinnya, kepadanya, maka ia telah menipunya. Kemudian ia meninggal dunia sedangkan ia belum memberi hak perempuan tadi kepadanya, maknanya dia tak bagi mas kahwin itu kepada perempuannya, maka ia akan menjumpai Allah di hari kiamat nanti dalam keadaan dia berzina. Sebab tu kita kalau di masjid lah ni, bila kita angkat nikah di masjid, awal pertama selepas daripada kahwin, angkat nikah, kita minta suami tadi pergi serah mas kahwin kepada isteri dah. Dan kita pastikan yang dia bawa mas kahwin tersebut, tak kira lah dalam bentuk dinar ke, dalam bentuk wang ringgit ke, dan sebagainya, sama ada sikit ataupun banyak, dia memang kena bawa. Dan kita akan tanya dulu, bawa tak mas kahwin? Selalunya mereka bawa lah mas kahwin tersebut, dan selepas angkat nikah kita minta supaya suami bagi mas kahwin itu kepada isterinya itu. Bukan kerana apa? Kita tidak mahu supaya apabila suami yang telah berkahwin ini dia tidak bayar apa mas kahwin di akhirat besok, bila dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala selepas berlakunya hari kiamat, seolah-olah dia bangkit dalam keadaan seperti mana orang yang melakukan perzinaan. Nabi SAW bersabda lagi, sesungguhnya yang termasuk golongan mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang baik budi pekertinya, dan mereka yang lebih halus dalam pergauli keluarganya, yakni isterinya, anak-anaknya dan para sahabatnya. Maknanya bila kita kahwin, kita kena buat baik kepada isteri kita, kita kena buat baik kepada anak-anak kita, dan kita kena buat baik kepada semua ahli keluarga di sebelah isteri kita. Dan Nabi SAW bersabda lagi, orang yang paling baik dari kamu sekalian ialah mereka yang lebih baik daripada kamu di dalam mempergauli keluarganya, dan saya adalah orang yang terbaik dari kalangan kamu semua dalam mempergauli keluargaku. Rasulullah sebut bahawa dia adalah orang yang paling baik sekali dalam memberi
pergaulan ataupun menjaga adab-adab kekeluargaan ini, maka Rasulullah sebut aku adalah orang yang paling baik di antara kamu. Diceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda, barang siapa sabar atas budi pekerti isterinya yang jelek ataupun yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya pahala sama dengan pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihi salam kerana sabar atas menerima percubaannya. Siapa yang sabar dengan kerana isterinya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi ganjaran pahala seperti mana pahala yang pernah dibagi kepada Nabi Ayub alaihi salam kerana sabar menerima cubaan. Apa cubaan yang ditemui oleh Nabi Ayub alaihi salam? Percubaan Nabi Ayub alaihi salam ada 4 perkara. Kita tahu yang pertamanya Nabi Ayub kehabisan harta bendanya. Kita tahu Nabi Ayub ni dia seorang yang kaya. Nabi Ayub ni seorang yang kaya. Dia mempunyai harta yang sangat banyak. Pada satu hari ketika mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada para malaikat bahawa tidak ada manusia yang lebih sabar daripada Nabi Ayub alaihi salam ini. Jadi iblis ni dia dengar. Bila dia dengar kata-kata daripada percakapan di antara Allah dan para malaikat itu, menyebabkan iblis ini panggil semua rakyat-rakyat dia, bagi tahu siapa yang boleh melakukan sesuatu sehinggakan Nabi Ayub yang dikenali sebagai orang yang paling sabar ini, supaya dapat kamu buat supaya dia ini menjadi tak sabar. Kalau kita baca dalam riwayat hidup Nabi Ayub alaihi salam ni, maka iblis sebut kepada syaitan-syaitan ini, kalau andai kata ada di antara kamu yang gagal membuat Nabi Ayub ini tak sabar, dia masih lagi sabar dengan apa yang kamu buat, maka kamu akan disiksa. Lalu adalah di antara iblis tadi buat tawaran, lalu dia mai ke dunia ini. Yang pertamanya sekali dia musnahkan semua. Yang pertamanya sekali, kalau dalam buku yang kita baca, dia musnahkan semua anak Nabi Ayub tadi. Dia racun, dan kesemua anak Nabi Ayub tadi yang 12 orang tadi, yang laki-laki semuanya mati serentak. Nabi Ayub AS sebut Alhamdulillah. Dia tak frust, dia tak duka cita, tetapi dia sebut Alhamdulillah, masa untuk aku bersama dengan anak-anak aku ini boleh aku gunakan untuk aku beribadah kepada Allah. Lalu gagallah iblis untuk memperdayakan Nabi Ayub AS ini. Lalu yang kedua, mai pula golongan iblis yang kedua ini datang, iaitulah dengan memusnahkan semua sekali tanaman-tanaman yang dimiliki oleh Nabi Ayub AS. Jadi Nabi Ayub AS ni bila dia bangun pagi, dia akan buka tingkap, dia akan tengok semua kebun-kebun dia tadi yang sejauh mata memandang itu dia rasa seronok. Jadi pagi itu bila dia buka-buka pintu rumah dia ataupun tingkap rumah dia, dia tengok-tengok semua barang ataupun tanaman-tanaman yang dimilikinya itu semuanya sudah musnah, terbakar. Lalu dia kata Alhamdulillah, kalau hari ini aku terpaksa memikirkan buah-buah yang ada ni, aku nak hantar pergi mana dan sebagainya, nak kena aku bayar gaji dan sebagainya, tapi hari ini aku tidak perlu lagi memikir semuanya itu. Jadi masa untuk aku fikir tentang benda-benda ini boleh aku gunakan untuk aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang paling hebat yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh iblis kepada Nabi Ayub alaihi salam ini, iaitulah dengan mereka meracun Nabi Ayub AS dengan cara mereka, bila mereka racun Nabi Ayub AS ini, menyebabkan tubuh badan Nabi Ayub AS ni kena penyakit. Penyakit yang macam-macam, penyakit yang dikatakan penyakit gatai dan sebagainya. Akhirnya kulit Nabi Ayub AS ini dari sehari ke sehari bau dia semakin busuk. Bila dia semakin busuk, menyebabkan jiran tetangga dia ni tahulah bau badan manusia ni busuk sungguh. Jiran tetangga tak larat dah, tak boleh nak tahan dah bau busuk tadi, menyebabkan dia pergi jumpa isteri Nabi Ayub ini, bagi tahu
Yang Nabi Ayub ni, isteri dia nama Rahmah, tolong bawa suami kamu keluar daripada kampung ni. Kami dah tak boleh dah, tak tahan dah nak bau busuk suami kamu ini. Jadi terpaksalah Nabi Ayub alaihissalam dipimpin, dibawa oleh isterinya masuk ke dalam satu hutan, duduk di dalam hutan tersebut, lama berada dalam hutan tersebut. Jadi badan Nabi Ayub ni semakin hari semakin tak baik, walaupun macam-macam ubat yang dicari tetap juga tidak baik. Yang akhirnya menyebabkan Siti Rahmah pun kata kepada Nabi Ayub alaihissalam, saya pun tak peraya dah nak jaga, saya pun terpaksa nak minta, nak mengundurkan diri, tak mau dah nak jaga abang. Jadi Nabi Ayub kata kepada isteri dia Rahmah, boleh, tapi ingat, andai kata besok aku sembuh, maka aku akan rotan kamu sebanyak 100 rotan. Lalu tinggallah Nabi Ayub alaihissalam seorang-seorang di dalam dalam hutan tersebut. Tak apalah nak buat macam mana, dugaan yang Allah bagi kepada Nabi Ayub alaihissalam ini. Kalau dalam buku yang kita baca, dalam kitab Duratul Nasihin yang saya baca, dia menyebutkan bagaimana badan Nabi Ayub semakin hari semakin banyak ulat-ulat yang ada di badannya itu. Akhirnya ulat tadi bila dah habis dah badan-badan Nabi Ayub, isi Nabi Ayub ni dimakan, yang tinggal hanyalah ulat-ulat yang kuat memakan ulat-ulat yang lemah. Yang akhirnya sekali ulat itu yang tinggal hanya 2 ekor saja. Bila tinggal ulat 2 ekor ni, yang seekor ni dia nak pi nak dia nak pi makan lidah Nabi Ayub yang sedang berzikir kepada Allah, dan yang seekor lagi nak makan hati Nabi Ayub supaya Nabi Ayub ni tak boleh lagi mengingati Allah. Barulah Nabi Ayub alaihissalam mengadu kepada Allah, ya Allah, andai kata lidah aku yang senantiasa menyebut namamu nak dimamah juga oleh ulat ini, sudah tentulah aku tidak lagi dapat berzikir kepada kamu. Andai kata seekor ulat lagi, ulat tadi main nak makan hati ataupun jantung aku ini, sudah tentulah aku tidak akan dapat mengingati namamu lagi, ya Allah. Sampai macam tu sekali, di saat ataupun dugaan yang begitu sekali, barulah Nabi Ayub alaihissalam mengadu kepada Allah. Selepas aduan Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah, barulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril bawa ayam, satu bijana ayam, bawa dan bagi kepada Nabi Ayub ini. Ayam tersebut disapunya di seluruh badan Nabi Ayub dan dibagi minum. Akhirnya air yang diminum tadi menyebabkan Nabi Ayub alaihissalam sembuh serta merta. Badan Nabi Ayub alaihissalam ni pulih seperti sedia kala. Bila dah badan Nabi Ayub pulih seperti sedia kala, maka yang tinggal itu hanyalah 2 ekor ulat tadi. Yang sekor yang nak mamah lidah Nabi Ayub tadi dipetik. Dia petik. Lalu ulat tadi yang sekor jatuh ke dalam laut, ke dalam ke tepi sungai tadi yang ada dalam tepi laut, dia jatuh di situ. Yang sekor lagi dipetik lalu terbang di udara. Disebut yang dikatakan bahawa yang jatuh di dalam laut itulah yang menjadi gamat. Kan dia mempunyai 1000 jenis, satu jenis penawar untuk menyembuh segala-gala penyakit. Dan yang seekor lagi dikatakan bahawa yang terbang di udara itu yang menjadi lebah yang mengeluarkan madu untuk segala jenis penyakit. Sebab itu insya-Allah pada 1 dan 2 bulan nanti kita guna terapi kita akan menggunakan salah seorang daripada sahabat saya dengan Ustaz Zahir dan juga kawan kami, dia menggunakan terapi perubatan menggunakan lebah. Jadi pada 1 dan 2 bulan nanti insya-Allah dia akan main di sini dan kita akan buat rawatan tersebut di Masjid Al-Hana. Tuan-tuan ada penyakit apa pun sila, sebab dia sebut di antara ada 500 jenis penyakit yang telah pun sembuh hasil daripada menggunakan terapi, menggunakan sengatan lebah itu. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan sakit lutut ke, tuan-tuan sakit apa ke, kalau sedung dan sebagainya, kita pakat-pakat mai kita tengok. Orang hantar mesej tanya saya berapa kos dia. Saya kata tak mahal, RM90 ni. Lebah dia nak banyak mana, free. Ubat saja yang kena bayar RM90, iaitu madu lebah, madu yang dia akan bagi. Nak sengat dengan lebah tu, nak berapa ekor pun tak apa, tak ada masalah. Ikut tuan-tuan tahan lah.
Tapi setakat hari ini sengatan lebah tu tak lagi mematikan orang. Yang mati lebah-lebah yang sengat tu yang mati. Kan dia memang macam tu kan, bila lebah ni bila dia sengat, dia tinggal sengat, dia akan mati. Orang tak mati. InsyaAllah kita akan panggil dia mai 1 dan 2 bulan 11 nanti. Kita bagi ceramah dulu bang, 2-30 minit tentang cara rawatan dia. Lepas tu terus dengan rawatan dia. Akan duduk di sini selama 2 hari. Jadi mudah-mudahan lebah yang mengeluarkan madunya itu akan memberi penawar kepada penyakit kita ini, supaya bila sakit kita itu baik, kita akan menambahkan lagi kekuatan kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak sebut di sini bahawa tentang Nabi Ayub alaihi salam tadi, siapa yang ada isteri yang isterinya itu banyak sangat karenah dia dan dia sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi pahala seperti mana sabarnya Nabi Ayub alaihi salam. Dan barang siapa yang sabar di atas budi pekerti suaminya, maknanya isteri dia, bila dia sabar tentang suaminya yang panas baran ini. Biasalah kan, kadang-kadang kita laki-laki ini ada sifat ego kita kan. Kita bukan nak mengalah dengan isteri kita. Kalau kalah lekeh lah kan, tunjuk lekeh lah kita. Kita bila pun kita tidak akan mengalah dengan isteri kita ini. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sabar di atas budi pekerti suaminya yang jelek, yang buruk itu, maka Allah akan memberikannya pahala sama dengan pahala Asiyah, iaitu isteri kepada Maharaja Fir'aun. Ni kalau kita nak cerita tentang Fir'aun pula, panjanglah cerita dia. Jadi saya ingat saya nak berhenti di sini dulu, nak bagi habis sampai muka surat yang bawah ni. Kita baca lagi sedikit lagi hadis yang diriwayatkan daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, seorang lelaki yang sempurna adalah dia yang saya ulang balik. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata, seorang lelaki yang sempurna adalah dia yang mempermudah dalam kewajipan-kewajipannya dan tidak mempermudah dalam kewajipan-kewajipannya kepada Allah. Dan seorang lelaki yang kurang ialah dia yang bersifat sebaliknya. Keterangan, maksud daripada penjelasan ini ialah seorang suami yang bersikap sudi memaafkan jika isterinya itu tidak menghiaskan dirinya dan tidak melayaninya dengan sempurna, dan lain-lain lagi lah. Tetapi ia bersikap tegas jika isterinya itu tidak melakukan salat dan puasa dan lain-lain. Maknanya suami dia ni macam ni. Kalau lah takat isteri dia tu tak layan dia lah lebih kurang dan sebagainya, kalau layan pun lebih kurang saja kan, dia tak apa nak kisah. Tetapi sebaliknya, kalau isteri dia itu tinggal sembahyang, tak tutup aurat, meninggalkan puasa dan kewajipan-kewajipan yang lain, maka suami dia itu akan marah dan tidak ada tolak ansur langsung. Kan sekarang ini kalau kita tengoklah kan, wanita-wanita sekarang ini seperti mana yang kita sedia maklum, kain tudung ni ada macam-macam, macam Ustaz Aminuddin sebut hari itu. Tapi kita pun tak tahu di mana silapnya. Ramai wanita-wanita dia pakai tudung cantik tapi pakai baju sekerat, nampak lengan panjang. Sepatutnya dia pakai baju lengan panjang, bukan baju yang nampak lengan panjang. Itu silapnya. Di mana silapnya ini? Tapi bagi suami yang isteri dia yang lain-lain tak apa, tapi kalau dia langgar hukum Allah Subhanahu wa taala, maka suami ini akan bertindak memarahi isterinya itu. Dan seorang suami yang bersikap keras jika isterinya itu tidak menghias dirinya atau tidak melayaninya dengan sempurna dan lain-lain, tetapi dia bersikap acuh tak acuh, dingin jika isterinya meninggalkan kewajipan-kewajipannya kepada Allah seperti salat, puasa dan lain-lain, maka dia adalah seorang suami yang dayus ataupun yang kurang.
Maknanya bila ada suami yang tak berani nak tegur isteri dia bila dia melakukan kesilapan, maknanya suaminya itu adalah dayus, dan suami yang dayus ini tidak ada tempatnya di dalam syurga nanti. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.